Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan kongsikan semua novel-novel yang sudah saya tulis. Okey, untuk novel pertama saya iaitu bertajuk Korban, diterbitkan oleh Alaf 21 karang Kraft. Novel ni dah diterbitkan sejak dari tahun 2016, mempunyai sebanyak 531 muka surat. Agak tebal jugalah novel, tak sangka pula aku boleh buat novel tebal-tebal macam ni. Jadi buku ni mengenai apa? Saya baca je lah sinopsis kat sini. Perasaan ingin tahu yang berada di kemuncak telah membawa Hairil ke suatu daerah ganjil sehingga sahabatnya Zahid turut terjebak dalam kancah yang cuba diselesaikan olehnya sendiri. Tanpa terduga, kejahatan yang wujud semasa zaman kegemilangan bapa kandungnya telah memburu Hairil sebagai ganti pertumpahan darah. Muncul Umar yang bergelar Panglima Hitam sebagai pelindung dan penghalang kematian Hairil atas nama janji, juga rahsia besar yang tidak mungkin diceritakan. Semarak kezaliman, nama yang digeruni oleh seluruh pendekar, perlahan-lahan membawa kehancuran ke atas bumi tersembunyi ini. Tujuannya satu, memaksa keturunan yang belut kepadanya menjadi pewaris nama yang agung. Maka inkrima yang membawa kepada kemusnahan sengaja dicipta agar menjadi sebab perpecahan manusia. Jadi buku ini bertemakan fantasi thriller. Bagi novel yang kedua pula, Cube. Cover dia warna merah. Dan buku ni diterbitkan di bawah buku Prima, masih lagi dalam syarikat yang sama iaitu karang Kraft. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Kalau tadi ini 2016, tahun depannya novel ni pula bertajuk Cube diterbitkan. Jadi sinopsis dia, satu pembunuhan tragis golongan militan ke atas kedua ibu bapa Zaki untuk mendapatkan Cube telah mengubah segalanya. Zaki yang hidup digelumangi kemewahan terpaksa meninggalkan segalanya demi membalas dendam atas kematian insan tersayang. Namun, musuhnya bukan sebarangan, mereka licik dan kejam. Nama mereka sahaja sudah cukup untuk memberi ketakutan kepada semua orang. 2 tahun kemudian, pembunuhan semakin kerap berlaku. Tubuh mangsa seakan-akan dirobek dengan benda yang tajam. Mira Hafizah pula menjadi suspek utama. Inspektor Zakuan yang mengendalikan kes ini pula semakin buntu dan tertekan untuk menyelesaikan masalah ini. Apabila detik perhitungan telah tiba, pasti akan ada darah yang tumpah, pasti ada jiwa yang akan terkorban. Zaki mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Kemaraannya umpama ribut yang membadai pantai. Antara dendam dan keadilan, dia harus memilih salah satu. Dia adalah pemilik Cube arnab yang diburu militan. Saiful, lelaki pendendam yang sukakan keganasan. Tiada ruang untuknya memberi kemaafan kepada sesiapa yang telah melakukan kesilapan. Hanya darah yang mampu memberi kepuasan kepadanya. Merupakan ketua kepada geng militan, perampas ke-55 Cube daripada ayah Zakri, Fakhruddin. Cube, satu kuasa yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran manusia. Sesiapa yang memilikinya sukar ditandingi dan ditewaskan oleh manusia biasa. Jadi novel yang ketiga bertajuk Seteru, diterbitkan pada tahun 2018. Jadi Seteru ni merupakan sambungan kepada novel Korban. Ini cerita yang pertama, ini cerita yang kedua. Saya tak tulis Korban 2 tapi saya tukar tajuk menjadi Seteru. Jadi sinopsis dia, 500 tahun berlalu, tangan-tangan kejahatan berusaha untuk membangkitkan semula Raja Syaitan di muka bumi. Demi menghalang malapetaka besar berlaku, Hairil berlayar meredah lautan yang luas untuk memusnahkan semua serpihan jasad Raja Syaitan yang pernah dikumpulkan oleh bapanya. Tanpa dia ketahui, terdapat seorang perempuan misteri yang menjaga serpihan jasad Raja Syaitan daripada disentuh sesiapa. Rintangan muncul bertimpa-timpa. Takdir menetapkan dua jiwa untuk saling berseteru. Seorang lelaki bertopeng dan berbusana Melayu hijau menuntut dendam atas kematian yang disebabkan oleh Hairil. Ketika amarah dan dendam menguasai jiwa, hanya keimanan yang menjadi penawar kesengsaraan. Ketika darah terus tumpah berhamburan, hanya Tuhan yang mampu memulangkan kedamaian. Mampukah Raja Syaitan merajai semula dunia ini dan meniup bara ketakutan kepada umat manusia? Hairil, perasaannya sudah terseksa semenjak sekian lama.
Namun dugaan hidup menjadikannya seorang yang lebih matang dan tabah. Antara kebahagiaan hidup dan keamanan dunia, dia lebih sanggup menggadai kebahagiaannya sendiri. Nandra, pelenyap yang diguruni, satu sentuhan mampu memburaikan tubuh mangsanya. Dendam kesumat yang disimpan selama ratusan tahun mengakibatkan kehancuran yang membinasakan tamadun manusia. Buku ini bertemakan fantasi thriller. Projek Thriller Chip, satu buku yang ditulis oleh 3 orang penulis dengan temanya Chip. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Di antara cerita yang ada dalam buku ini iaitu Godam, Manipulasi dan Pandora. Cerita saya bertajuk Manipulasi, tentang seorang manusia yang terlibat dengan konflik antara cyborg untuk mendapatkan chip utama yang akan digunakan untuk menghancurkan dunia. Okey, ini satu. Kemudian projek thriller Rantai, juga satu buku yang ditulis oleh 3 orang penulis bertemakan rantai. Antara cerita yang terdapat dalam buku ini, Rantai Bernyawa, Rantai Sakti dan Rantai Emas. Cerita saya bertajuk Rantai Emas. Jadi cerita saya berkisarkan tentang seorang pembunuh upahan yang sudah bertaubat, tapi kemudian dia terpaksa mengangkat senjatanya untuk menumpahkan darah apabila suami yang disayanginya telah terlibat dengan konflik kongsi gelap. Okey. Kemudian projek seram Grab. Dua buku ini bertemakan thriller aksi. Dan projek seram Grab merupakan karya pertama saya yang saya tulis mengenai kisah seram. Sama macam tadi, projek seram Grab ditulis oleh 3 orang penulis, iaitu Fitri Hussein, Ariful Baki dan Hasrudi Jawawi. Antara cerita yang terdapat dalam buku ini ialah Seru, Hilang dan juga Januari. Cerita saya dalam buku ini bertajuk Hilang, kisah seorang pemandu, kisah pemandu Grab yang selalu muncul pada waktu malam dan menculik penumpangnya sehingga tidak lagi ditemui. Kemudian novel solo saya yang keempat diterbitkan pada tahun 2019 bertajuk Survival, juga diterbitkan oleh buku Prima Karang Craft. Buku ini mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Amri dipenjarakan kerana kesalahan membunuh. Dia terlibat dengan aktiviti pembunuhan antarabangsa demi menjaga kestabilan dunia. Tanpa sedar, dia sebenarnya telah menjadi kambing hitam atas tujuan peribadi seseorang. Sehinggalah muncul satu program pengampunan banduan. Amri dan beberapa banduan yang lain telah dipilih untuk mengikuti program ini. Mereka dibawa ke sebuah pulau yang belum pernah diterokai oleh manusia. Tanpa disangka, pulau itu ada ketua yang menjaganya. Amri mula berasa tidak senang hati. Ada sesuatu yang mencurigakan. Rupa-rupanya ada syarat untuk mereka lulus dalam program itu, iaitu mereka perlu membunuh seramai mana manusia yang ada di banduan itu supaya mereka dapat dibebaskan daripada kesalahan jenayah yang telah mereka lakukan. Survival, maksudnya mereka kena membunuh seramai mana peserta yang ada di dalam pulau itulah untuk terus hidup. Buku ini bertemakan thriller. Yang paling terkini, projek seram gunung diterbitkan pada tahun 2020. Novel seram kedua yang saya tulis. Jadi dalam buku ini ada 3 cerita: Raja Gunung, Talbis dan Petualang. Buku saya dalam buku ini bertajuk Raja Gunung, kisah tentang pendaki gunung yang telah diculik oleh kumpulan ajar sesat sehinggalah berlaku sesuatu yang tidak disangka-sangka, iaitu kematian dan juga pengkhianatan. Jadi semenjak tahun 2016, 17, 18, 19, 20, jadi 5 tahun ini saya telah menulis semua karya ni lah. Inilah karya yang saya dah tulis sepanjang 5 tahun ini. Semuanya diterbitkan oleh Karang Craft. Jadi doakan saya semoga saya dapat menulis lebih banyak buku pada masa akan datang. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.